Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini sama-sama kita berada dalam satu majlis, yang mana majlis pada kali ini sambungan bagi siri kita yang sebelum ni, yang menceritakan perihal para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum ni kita telah bercerita, kita telah belajar bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nombor satu, yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni sangat ramai, sehingga kan bila mana ada ulama mengira berapa ramai para sahabat Nabi, ada sampai ratusan ribu para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Di antara syarat seseorang itu nak dijadikan sahabat Nabi ataupun tidak, ada 3 syarat. 3 syarat kita nak mengetahui dia tu ataupun beliau itu sahabat Nabi ataupun tidak. Nombor 1 adalah mereka mestilah bertemu dengan Nabi dahulu. Bertemu dengan Nabi tak cukup, kerana ramai di antara masyarakat Arab pada ketika itu, khususnya yang berada dekat kota Mekah, mereka bertemu dengan Nabi daripada kecil lagi. Mereka duduk dengan Nabi daripada kecil lagi. Adakah mereka boleh digelarkan sebagai sahabat Nabi? Tidak. Kerana syarat yang kedua untuk menggelarkan seorang itu sahabat Nabi adalah mereka mestilah beriman dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok macam mana seperti contoh Abu Lahab. Abu Lahab adalah siapa? Ayah saudara Nabi. Kita ambil contoh Abu Jahal, ayah saudara Nabi. Abu Jahal adalah masyarakat Mekah ketika itu, pembesar Mekah. Mereka bertemu dengan Nabi, sehingga kan mereka ni di antara orang yang mengasuh Nabi ketika mana Nabi masih lagi kecil. Tapi tidak boleh digelarkan mereka ni sebagai sahabat Nabi disebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak cukup dengan 2 syarat, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ada syarat nombor 3 untuk komplitkan, untuk lengkapkan seseorang itu boleh digelarkan sahabat Nabi ataupun tidak. Syarat yang ketiga adalah seseorang itu mestilah mati dalam beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ramai di antara penduduk-penduduk Mekah ketika itu ataupun penduduk-penduduk Islam pada ketika itu, kita tengok apa yang berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita imbas kembali apa yang berlaku bila mana berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan diceritakan dalam kitab-kitab sirah bila mana hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, ramai di antara masyarakat ketika itu mereka murtad. Mereka murtad, mereka menyangka Nabi sudah pun tidak ada dan syariat Nabi sudah pun terhenti. Sebab apa? Bila mana matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ramai yang murtad ketika itu. Sehingga kan ulama kata antara ujian yang terberat ataupun ujian yang besar yang dialami oleh khalifah nombor 1 yang menggantikan Nabi adalah untuk mengatasi mereka yang murtad daripada Islam. Adakah sebelum tu mereka Islam? Ya, sebelum tu mereka Islam. Tapi tak kala bila mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lari daripada Islam. Mereka menyangka mereka sudah pun tidak perlu mengikut ajaran Islam. Mereka menyangka mereka sudah pun tidak perlu ikut apa yang Nabi sampaikan. Sebab itulah mereka murtad. Tak cukup dengan itu, kita tengok balik apa lagi ujian yang berlaku. Ada di antara mereka sehingga kan tak mau bayar zakat. Tak mau bayar zakat.
Dan ada yang mengatakan zakat tu tak wajib kepada mereka. Macam kita hari ini. Hari ini kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Agama ataupun kutipan zakat. Berapa peratus sangat orang Islam kita pada hari ini khususnya yang membayar zakat tiap-tiap tahun dengan zakat yang cukup ataupun lebih tu lebih afdalah yang cukup. Tak ramai. Ramai lagi yang tak bayar zakat. Itu dosa, semua tahulah. Itu benda tu benda yang haram kalau tak bayar zakat. Tapi yang lebih bahaya lagi, kata para ulama, ditakuti masyarakat kita pada hari ini, mereka menghalalkan ataupun mereka mengatakan zakat itu tak wajib kepada mereka. Bahaya apabila kita menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Faham? Contoh, bila mana kita tanya seseorang, adakah solat 5 waktu itu wajib atau tidak? Dia kata wajib solat, ustaz. Tapi kenapa tak solat malas, ustaz? Islam lagi dia. Hanya berdosa saja besar. Tapi bahaya tak kala ada masyarakat kita pada hari ini mengatakan solat tidak wajib kepada aku. Ditakuti iman dia tak cantik ataupun terjatuh iman mereka. Sebab itulah bila mana ulama compare ataupun ulama kira keimanan manusia pada hari ini ataupun bila mana dihimpunkan iman manusia kita pada hari ini, umat Islam yang ada di atas muka bumi ini, bila mana dihimpunkan di satu tempat, nescaya keimanan seseorang itu tidak boleh mengatasi keimanan yang ada kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dialah orang yang kita nak bincang pada hari ini, Saidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang pertama, betul-betul pertama yang beriman kepada Nabi adalah orang yang betul-betul beriman kepada Nabi adalah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah. Dia orang pertama. Lepas tu dibawa kepada Saidina Ali. Kerana apa? Kerana Saidina Ali duduk dalam rumah Nabi ketika itu. Saidina Ali dia tinggal bersama dengan Nabi ketika itu. Sebab itulah Abu Bakar adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kepada bila mana Abu Bakar masuk Islam, diceritakan dalam kitab-kitab sirah, hari kedua Saidina Abu Bakar memeluk agama Islam, Saidina Abu Bakar berjaya menarik 5 ke 4 orang para sahabat untuk bertemu dengan Nabi dan melafazkan kalimah syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru hari kedua, padahal pada ketika itu Islam masih lagi sama-sama. Islam masih lagi minoriti dekat kota Mekah. Tapi kehebatan, cekalnya hati Saidina Abu Bakar As-Siddiq, yakinnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan hari kedua diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, hari kedua Saidina Abu Bakar berjaya menarik 4 ke 5 orang. Saya kurang pasti 4 ataupun 5, lebih kurang angkaran itulah, para sahabat untuk bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu bila mana kita bincang sahabat Nabi yang bernama Saidina Abu Bakar, antara sahabat yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok kemuliaan yang Allah bagi, kemuliaan yang Allah bagi, bukan manusia bagi, tapi Allah bagi kepada Saidina Abu Bakar, bukan kemuliaan yang biasa-biasa. Kemuliaan yang Allah bagi kepada Saidina Abu Bakar adalah keimanan, hatinya bersih, yang mana dia boleh melihat yang mana batil, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan hatinya tidak egur dalam menerima keislaman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Abu Bakar digelarkan sebagai As-Siddiq. Ulama kata, kenapa Abu Bakar digelarkan dengan gelaran As-Siddiq? Pembenar. Kerana satu kisah yang masyhur dalam kalangan kita, saya sentuh sikitlah. Masyhur dalam kalangan kita, kenapa Abu Bakar digelarkan sebagai As-Siddiq? Dikarenakan bila mana berlaku satu peristiwa yang masyhur dalam kalangan masyarakat Islam, Isra wal Mi'raj.
ketika mana Nabi selesai daripada Isra' dan dimi'rajkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, ketika itulah Allah memberi arahan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu balik ke kota Mekah, kamu sampaikan, ceritakan kepada masyarakat Mekah apa yang kamu alami, apa yang berlaku kepada kamu satu malam ini, ceritakan kepada masyarakat Mekah. Nabi daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Kebiasaan masyarakat Mekah ketika itu, bila mana mereka nak pergi ke Baitul Maqdis, pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Itu kebiasaan. Tapi Nabi 1 malam sahaja. Nabi tahu yang bila mana dia nak ceritakan benda yang ajaib ni, Nabi risau penerimaan masyarakat Mekah ketika itu. Nabi risau. Nabi takut masyarakat Mekah panggil dia gila sebagainya. Nabi risau. Sebab ketika itu sudah pun mulai orang menerima Islam, sudah pun mulai orang percaya dengan Nabi SAW. Tapi Allah mengarahkan Nabi, wahai Muhammad, bila mana kamu sampai dekat kota Mekah, ceritakan, bagi tahu kepada masyarakat Mekah apa yang kamu alami, ceritakan kepada mereka. Sebab itulah diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Bila mana Nabi sampai dekat kota Mekah, ada riwayat mengatakan Nabi duduk dekat Kaabah, berdekatan dengan Kaabah. Nabi termenung. Nabi termenung. Kenapa Nabi termenung? Kerana Nabi berfikir macam mana nak mulakan penceritaan, macam mana nak sampaikan, nak ceritakan kepada masyarakat Mekah ketika itu. Nabi tak tahu nak mulakan daripada mana. Nabi tak tahu nak start cerita, nak mulakan cerita daripada mana, sebab ajaib sangat berlaku kepada Nabi. Sebab itulah Nabi termenung. Dalam keadaan Nabi termenung itulah, kata para ulama, datang seorang manusia yang berhati sangatlah busuk. Dalam keadaan Nabi tengah termenung dekat Kaabah tu, termenung macam mana nak ceritakan kepada masyarakat Mekah, datang seorang manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal lalu, dan ketika itulah Abu Jahal melihat Nabi dalam keadaan termenung. Abu Jahal ni sifat dia tak boleh tengok Nabi senang. Abu Jahal dia tak boleh tengok Nabi senang. Sebab itulah bila mana kita tengok dalam kitab-kitab sirah, apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Nabi sangatlah banyak. Diceritakan dalam kitab sirah ketika mana Nabi berada dekat Bukit Safa. Ketika mana Nabi berada dekat Bukit Safa, Nabi berdakwah dekat Bukit Safa, menyampaikan Islam kepada masyarakat Mekah dekat Bukit Safa. Ketika itulah datangnya Abu Jahal. Abu Jahal melihat Nabi. Abu Jahal melihat Nabi sedang berdakwah, sedang menyampaikan Islam. Ketika itulah Abu Jahal pergi kepada Nabi. Bila mana sampai dekat dengan Nabi, ucapan perkataan pertama yang Abu Jahal sampaikan kepada Nabi adalah ucapan laknat, ucapan kutuk, ucapan maki disampaikan kepada Nabi. Padahal Nabi tidak ada kaitan pun dengan dia. Tapi sifat Abu Jahal, dia tak senang bila mana tengok Nabi kalau tidak disakiti. Sebab itulah dia kutuk Nabi, dia hina Nabi ketika itu dekat Bukit Safa. Apa Nabi buat? Nabi tak endah, Nabi tak hiraukan. Bila mana Nabi tak hiraukan, bertambahlah kemarahan Abu Jahal. Marah Abu Jahal kerana Nabi tak layan dia. Seolah-olah malulah dia tu. Oh, Nabi tak layan aku, Muhammad tak layan aku, malulah. Sebab kata para ulama, kutukan Abu Jahal ketika itu kepada Nabi didengari oleh seluruh masyarakat Mekah ketika itu. Ramai masyarakat Mekah dengar kutukan makian yang dilontarkan oleh Abu Jahal ketika itu. Mekah tak besar sangat ketika itu, kecil je Mekah. Dan ketika itulah bila mana Nabi tak layan dia, Abu Jahal pergi dekat dengan Nabi SAW. Dia menghampiri Nabi, dia angkat tangan Abu Jahal, dia angkat tangan dia, dia pukul kepala Nabi SAW. Itu Abu Jahal. Sebab itulah Abu Jahal sifat dia tak boleh senang tengok Nabi. Sebab itulah bila mana berada dekat Kaabah, dia melihat Nabi dalam keadaan tengah termenung. Dia pergi dekat Nabi, wahai Muhammad, apa yang kamu termenungkan? Apa yang kamu fikirkan, wahai Muhammad? Maka Nabi, apa Nabi buat? Nabi bagi tahu kepada Abu Jahal apa yang dia fikirkan.
Adakah Nabi tak tahu yang sifat Abu Jahal ni macam tu? Adakah Nabi tak tahu sifat Abu Jahal suka menjatuhkan Nabi, suka pukul Nabi, suka hina Nabi? Nabi makruf, Nabi tahu. Macam kita lah, macam kita. Macam saya sendirilah, tak perlu orang lain, saya sendiri. Kalau datang orang yang jahat, apa yang kita buat? Kita akan waspada, betul tak? Akan berhati-hati, kan? Kita akan ingat, oh dia ni pernah jahat dengan aku ni. Kita waspadalah. Tapi Nabi tidak. Bersihnya hati Nabi, kata para sahabat, bersihnya hati Nabi, kata para ulama, dalam keadaan Nabi tidak memandang manusia dengan pandangan kehinaan. Nabi memandang manusia dengan pandangan kemuliaan, meskipun manusia itu melakukan kejahatan. Itu makam yang sangat tinggi. Meskipun manusia itu melakukan kejahatan, Nabi tak pernah memandang manusia itu dengan pandangan kehinaan. Tapi Nabi selalu memandang manusia dengan pandangan kemuliaan, meskipun yang datang itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni, Nabi gelarkan kepada Abu Jahal ketika mana Abu Jahal hampir nak mati. Apa gelaran Nabi? Nabi kata, Abu Jahal ini adalah Fir'aun di zaman aku. Abu Jahal, gelaran yang Nabi bagi kepada Abu Jahal ketika mana Abu Jahal mati dalam peperangan Badar, Abu Jahal adalah manusia, ataupun Abu Jahal adalah Fir'aun zaman aku. Sebab itulah bila mana Abu Jahal pergi bertemu dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi, ya Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah, dia tak panggil Nabiullah, tak. Dia panggil, ya Muhammad. Apa yang kamu fikirkan? Apa yang menyebabkan kamu termenung, wahai Muhammad? Dan ketika itulah Nabi kata kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal. Nabi ceritakan apa yang berlaku kepada Nabi diisrakan. Dia tak ceritakan di Mi'raj. Ketika itu Nabi belum lagi ceritakan Mi'raj diangkat ke langit. Nabi hanya ceritakan kepada Abu Jahal, Nabi ceritakan kepada penduduk Mekah ketika itu Mi'raj, Isra' sahaja, daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu sahaja. Yang menyebabkan Abu Jahal bila mana dengar apa yang Nabi sampaikan, datang satu idea kepada Abu Jahal. Dia kata kepada Abu Jahal, bila mana Abu Jahal dengar saja apa yang Nabi sampaikan, Abu Jahal kata kepada Nabi, wahai Muhammad, aku boleh bantu kamu. Seandainya aku kumpulkan seluruh masyarakat Mekah ketika ini, aku kumpulkan pada hari ini, aku kumpulkan sekarang, wahai Muhammad, adakah kamu nak ceritakan kepada mereka apa yang kamu ceritakan kepada aku? Tengok. Akal fikiran Abu Jahal nak menjatuhkan Nabi. Akal fikiran Abu Jahal nak memalukan Nabi. Tidak ada satu detik, tidak ada satu saat pun, melainkan saat itu, melainkan masa itu, Abu Jahal akan fikirkan macam mana nak jatuhkan Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi tak pernah memandang Abu Jahal itu manusia yang hina. Sebab itulah para sahabat ataupun para ulama kata, dekat peristiwa ini kita boleh lihat bila mana berkumpulnya dua unsur, satu unsur yang baik dan satu unsur yang jahat. Sebab itulah bila mana Nabi dengar saja yang Abu Jahal nak tolong dia, Nabi kata boleh. Kalau itu yang kamu nak tolong aku inginkan, aku boleh. Maka Abu Jahal ketika itu kumpulkan seluruh masyarakat Mekah. Apa tujuan dia? Abu Jahal nak memalukan Nabi sebenarnya. Bukan nak membantu Nabi, melainkan nak memalukan Nabi SAW. Sebab itulah bila mana para penduduk Mekah berkumpul ketika itu, penduduk Mekah sudah pun mulai menerima Islam. Yang Islam pun datang, yang bukan Islam pun datang bertemu dengan Abu Jahal. Maka Abu Jahal kata, Muhammad ada satu berita nak sampaikan kepada kita. Maka Nabi ceritakan, heboh. Saya cuba ringkaskanlah, sebab banyak lagi kita nak ceritakan berkaitan dengan Abu Bakar. Heboh penduduk Mekah ketika itu. Ada di antara mereka mengatakan Muhammad telah pun gila. Menyesal bagi mereka yang menyokong Muhammad, menyesal mereka yang mempercayai Muhammad, kerana hari ini Muhammad telah pun gila. Bagaimana mungkin seseorang manusia boleh pergi dan balik dalam satu malam, pergi ke Baitul Maqdis, sedangkan kalau orang biasa nak pergi ke Baitul Maqdis, pergi sahaja 1 bulan, balik 1 bulan. Lalu Muhammad 1 malam, Muhammad telah pun gila. Itu ucapan mereka kepada Nabi. Sebab itulah antara tujuan Allah mengarahkan Nabi untuk ceritakan kepada penduduk Mekah, Allah nak menguji iman penduduk Mekah. Itu sahaja.
Allah nak menguji iman penduduk Mekah. Keimanan mereka bagaimana, kepercayaan mereka bagaimana. Kalaulah sebelum ini mereka mengatakan Muhammad Al-Amin, kalaulah sebelum ni mereka mengatakan Muhammad Al-Amin, apa sahaja yang keluar daripada mulut Muhammad itulah kebenaran, itu sebelum ni. Tapi tak kala aku datangkan satu ujian kepada kalian, adakah kalian nak beriman kepada aku? Sebab itulah Allah mengarahkan Nabi untuk ceritakan kepada penduduk Mekah. Sehingga kan kalau kita tengok dalam kitab-kitab surah, ketika itu penduduk Mekah terpecah kepada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang memang tidak pernah beriman kepada Nabi. Yang pertama. Golongan kedua adalah golongan Islam. Bila mana dengar apa yang Nabi sampaikan, dia beriman kepada Nabi. Golongan kedua. Dan golongan ketiga inilah golongan yang sangatlah zalim. Siapa? Golongan ketiga adalah golongan Islam. Dia Islam, tapi bila mana dia dengar Nabi sampaikan, dia macam tergugat, macam khawatir, betul ke Nabi, betul ke Muhammad? Adakah Muhammad telah pun gila? Dia meragui apa yang Nabi SAW sampaikan. Sebab mereka tak pernah dengar lagi ada orang yang pergi dan balik dalam satu malam. Sebab itulah bila mana berita itu tersebar dekat seluruh penduduk Mekah, ketika itu Abu Bakar tak dengar apa-apa lagi. Ketika mana dihimpunkan seluruh penduduk Mekah, Abu Bakar tidak ada ketika itu. Yang menyebabkan orang-orang kafir pergi cari Abu Bakar. Inilah kesempatan kita untuk menjatuhkan. Inilah kesempatan kita untuk memisahkan dua orang sahabat yang sangat baik. Kerana apa? Dua orang sahabat ni adalah dua orang sahabat daripada kecil sampailah besar. Dan kata para ulama, dua orang sahabat ini membesar sekali, berjuang sekali dan akan masuk syurga sekali. Sebab itulah Abu Bakar di antara 10 orang sahabat yang dapat jaminan syurga daripada Nabi SAW. Bila? Ketika mana Abu Bakar masih lagi hidup. Abu Bakar masih lagi hidup macam kita. Dalam satu majlis Nabi mengatakan, Abu Bakar kamu ahli syurga, Omar kamu ahli syurga. Ada 10 orang sahabat yang dapat jaminan daripada Nabi ahli syurga. Dan ketika mana berita itu sampai kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Muhammad telah pun gila. Sesungguhnya tadi Muhammad telah sampaikan satu berita yang tak masuk akal buat kami, wahai Abu Bakar. Abu Bakar tanya, apa dia? Dia ceritakan kepada Abu Bakar. Dan ketika itulah Abu Bakar kata, kalau itulah datang daripada mulut Nabi SAW, kalau itulah datang daripada mulut Nabi, maka itulah kebenaran. Tengok. Sekarang kalau kita nak contoh. Kalau kita dapat satu berita kan, kita dapat satu berita dalam Facebook dan sebagainya, berita ni betul. Bagaimana kita boleh mengatakan berita ini betul? Mestilah sebab nombor satu, ramai orang share, ramai orang like. Mesti betul ramai orang share ni kan. Mesti dia ni orang yang betul, mesti dia ni orang yang benar. Sebab apa? Ramai orang ikut dia ni, ramai follower dia ni. Takkanlah dia menipu, masuk TV lagi kan. Jadi kita percaya kepada seseorang apabila kita melihat ada orang lain yang percaya kepada dia. Maksud dia kita percaya orang atas orang. Faham tak? Tapi Abu Bakar tidak. Ketika mana dalam keadaan masyarakat Mekah tidak beriman kepada Nabi, Abu Bakar beriman kepada Nabi. Tengok Abu Bakar. Padahal ketika itu, bila mana Islam sampai, Abu Bakar dengar sahaja Islam telah pun sampai, Abu Bakar dengar sahaja Nabi menjadi Rasulullah, Abu Bakar terus beriman kepada Nabi SAW. Abu Bakar tak tanya kepada Nabi, ya Muhammad, siapa lagi dalam kalangan Mekah yang beriman kepada kamu? Tak. Abu Bakar tak tanya. Abu Bakar tak tanya soalan macam tu untuk membenarkan keimanan Abu Bakar. Kan, untuk menguatkan keimanan, untuk menguatkan keyakinan dia untuk masuk agama Islam, dia tanya dulu, ada tak kawan-kawan aku yang masuk Islam? Tak. Kan, kalau kita, ada tak kawan-kawan yang pergi masjid? Kawan-kawan abah pergi masjid ke, kawan mak pergi masjid ke? Kalau ada kawan, okeylah. Kan? Abu Bakar tidak. Kan? Sebab itulah Abu Bakar digelarkan sebagai seorang yang as-siddiq. Dan Abu Bakar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Bila mana berlaku satu peristiwa, yang peristiwa satu malam,
peristiwa itu menguji keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Itu peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita tengok bila mana berlaku peristiwa hijrah, bila mana Allah menurunkan satu arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, seluruh penduduk Islam yang berada dekat kota Mekah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ketika itu jugalah Nabi menyampaikan, Nabi menyuruh penduduk Mekah yang Islam untuk meninggalkan kota Mekah serta-merta, tapi berperingkat. Dan ketika itulah seorang demi seorang keluar daripada kota Mekah. Kebanyakan dalam kalangan orang Islam ketika itu, para sahabat ketika itu, bila mana mereka nak berhijrah ke kota Madinah, mereka berhijrah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kecuali 2 orang sahaja yang hijrah secara terbuka. Ini semua orang makruf, kan? 2 orang sahaja kata para ulama. 2 orang sahaja yang berhijrah secara terbuka. Yang pertama adalah Saidina Umar bin Khattab. Ini semua orang makruf. Saidina Umar, dia pergi dekat Kaabah, dia menyatakan, kalau ada di antara kalian yang nakkan isteri kalian menjadi janda, kalau ada di antara anak-anak kalian yang kalau ada di antara kalian yang nakkan anak-anak kalian menjadi yatim piatu, maka halanglah aku nak berhijrah pada hari ini. Tak ada orang pun. Umar bin Khattab. Dan sahabat yang kedua yang berhijrah secara terbuka adalah Saidina Hamzah ibn Abi Talib. Saidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, Saidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, iaitu ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah saudara Nabi Saidina Hamzah, antara sahabat Nabi ataupun antara penduduk Mekah yang Islam, pemberani. Sebab itulah bila mana kita tengok balik pada sirah, ketika mana Islam tak boleh nak disebarkan secara terbuka, tapi tak kala 2 orang sahabat Nabi ini, Umar dan Hamzah, masuk agama Islam, Islam sudah memulai nak disebarkan secara terbuka. Sehingga kan bila mana kita baca kitab-kitab sirah, bagaimana para sahabat mereka bertawaf dekat Kaabah. Mereka bertawaf dekat Kaabah dalam keadaan tidak ada seorang pun masyarakat Mekah yang berani dekat dengan penduduk Islam. Ketika itu, bila mana ada orang Islam nak bacakan ayat-ayat Quran, mereka akan dipukul. Kalau ada orang Islam baca ayat Quran, mereka akan dipukul. Ada di antara sahabat Nabi, nanti kita akan sampai sahabat ni, ada di antara sahabat Nabi, dia pergi dekat penduduk Mekah ketika itu, dia membaca ayat Quran. Tak sampai habis ayat Quran dibaca, telinganya dipotong. Siapa? Sahabat Nabi SAW. Dia nak sampaikan dakwah, bila mana dibaca saja ayat Quran, telinganya dipotong. Tapi kata para sahabat, kata para ulama, ketika mana 2 orang manusia ini, Saidina Umar bin Khattab, Saidina Hamzah masuk agama Islam, bila mana penduduk Islam, masyarakat Islam nak bertawaf, di hadapannya ada Abu Bakar, di belakangnya ada Saidina Hamzah yang menjaga penduduk Islam, tidak ada seorang pun berani mendekati orang-orang Islam pada ketika itu. Tengok antara kehebatan. Sebab itulah bila mana berita ataupun surahan untuk berhijrah disampaikan kepada para sahabat, mula sikit demi sikit berhijrah. Dalam keadaan begitu, maka Abu Bakar ni dia tengok Umar hijrah, Osman hijrah, ramai telah pun hijrah. Maka ketika itulah Abu Bakar kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pun nak berhijrah. Maka Nabi kata, Abu Bakar, kamu stay dulu, kamu tinggal dulu dekat kota Mekah. Ketika itu adalah masih lagi ada sisa-sisa yang berbaki dekat kota Mekah. Saya tak bercanda nak cerita penuh kisah hijrah ni, sebab kisah hijrah Nabi SAW ni mengambil masa lebih kurang 2 jam. 2 jam untuk komplitkan satu siri hijrah baginda dengan para sahabat. Sebab setiap orang sahabat dia berhijrah ada halangan masing-masing, ada ujian masing-masing. InsyaAllah kalau ada masa kita ceritakan sikit demi sikit. Maka ketika itulah bila mana seorang demi seorang hijrah,
dalam keadaan penduduk Mekah ni sudah pun kekurangan orang Islam. Ketika itulah Abu Bakar pun ia teringin nak berhijrah sebab nak menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah daripada kota Mekah. Sahabat Nabi SAW, bila mana mereka nak berhijrah, mereka kena tinggalkan semua harta mereka. Dulu tidak ada transfer, kan, kita boleh transfer duit ke akaun, nak pindah ke mana-mana pun tak ada masalah, kan. Dulu tidak macam tu. Kalau emas seketul, maka emas seketul itulah mereka kena tinggalkan. Sebab itulah bila mana kita tengok, bila mana wafatnya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bila mana wafatnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, di antara sahabat Nabi yang kaya, apa yang berlaku kepada harta pusaka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf? Isterinya, anak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf terpaksa panggil para sahabat yang lain untuk datang bantu untuk agihkan harta faraid. Bawa tukul, bawa besi untuk pecahkan bongkah-bongkah emas yang sangat banyak. Harta itulah yang mereka tinggalkan dekat kota Mekah. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak bawa harta mereka ke kota Madinah. Seandainya mereka bawa, sudah tentu mereka akan ditangkap. Seandainya mereka bawa, sudah tentu akan menyulitkan pergerakan mereka. Kerana hijrah para sahabat adalah hijrah yang rahsia. Sebab itulah bila mana saya baca kitab sirah, bila mana diajarkan oleh guru kami, antara ucapan guru kami bagi tahu kepada kami adalah, cuba kita bayangkan kalau kita di tempat para sahabat, adakah mampu, adakah sanggup kita untuk meninggalkan semua harta-harta kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan emas, intang belian kita, wang ringgit pada ketika itu. Itulah pengorbanan para sahabat Nabi SAW. Dan ketika itulah bila mana Abu Bakar diarahkan oleh Nabi, Abu Bakar, kamu tinggal dulu dekat kota Mekah bersama dengan aku. Maka berlakulah pada satu malam, bila mana berkumpulnya semua menteri-menteri Quraisy pada ketika itu. Pada satu malam berhimpunnya semua menteri-menteri penduduk Quraisy pada ketika itu dekat satu tempat, saya lupa nama tempat tu. Masih ada lagi dekat kota Mekah, masih lagi ada tempat tu dijaga. Tempat perkumpulan itu berlaku disebabkan mereka berkumpul, menteri Mekah ketika itu berkumpul pada malam itu, tujuan hanyalah satu, ketika mana mereka melihat kemarahan pasukan Muhammad, ketika mana mereka melihat ramai di antara pasukan Muhammad telah pun keluar daripada kota Mekah, ketika itulah mereka berkumpul, mereka berfikir apa yang nak dilakukan dengan Muhammad. Sebab apa? Sebab ramai dah sahabat Nabi telah pun berhijrah, mereka dah tak boleh buat apa. Sebab kalau mereka apa-apakan sahabat Nabi, masih ada lagi Muhammad. Sebab itulah mereka kena jatuhkan pokoknya dulu. Siapa? Nabi SAW. Sebab itulah bila mana berhimpunnya menteri Mekah ketika itu, semuanya berhimpun, tujuan hanya satu, untuk membunuh Muhammad, untuk menjatuhkan Nabi SAW. Cuma mereka tak tahu macam mana nak buat. Mereka boleh upah seorang pembunuh untuk pergi bunuh Muhammad, tapi seandainya mereka buat macam tu, nescaya keluarga Nabi SAW akan marah, akan berlaku kekecohan. Kalau mereka upah seorang, kalau mereka tangkap Muhammad, ini antara cadangan mereka bagi. Kita tangkap Muhammad tak boleh, sebab kalau kita tangkap Muhammad pun, ahli keluarga Bani Hashim akan marah. Kita buang Muhammad tak boleh juga, sebab seandainya kita buang Muhammad, Muhammad boleh bina satu empire lebih besar lagi. Itu ketakutan mereka. Mereka takut dengan Nabi. Sebab itulah ketika itulah diriwayatkan oleh para ulama, dalam keadaan mereka tengah berbincang, ketika itulah datang iblis. Iblis datang berupa dengan seorang lelaki yang sangat tua, yang sangat buruk. Iblis berupa dengan wajah lelaki yang sangat tua dan sangat buruk. Ada dalam majlis itu. Iblis bagi cadangan, apa kata kita kumpulkan setiap kabilah, setiap bani, kumpulkan seorang, pilih seorang yang paling gagah,
pilih seorang yang paling kuat dalam setiap kabilah. Diriwayatkan ada dalam 40 ke 30 orang dihimpunkan. 40 ke 30 orang dipilih oleh penduduk Mekah semata-mata nak membunuh Muhammad. Apa kata Iblis? Iblis kata, bila mana dipilih 40 ke 30 orang setiap kabilah, pastikan tiap-tiap daripada mereka ada senjata yang tajam, dan pastikan mereka hinggapkan senjata mereka ke tubuh Muhammad serentak ataupun ada di tubuh Muhammad. Dan ketika mana Bani Hashim melihat banyaknya senjata di tubuh Muhammad, Bani Hashim tak boleh nak kata apa-apa. Bani Hashim tak akan mampu nak melawan seluruh penduduk Mekah, seluruh kabilah, semata-mata nak menyelamatkan satu nyawa. Sebab itulah cadangan Iblis diterima. Dan malam itu jugalah mereka memilih, mereka memanggil pemuda-pemuda yang kuat. Saya lupa ni sebah berapa orang, tapi kurang daripada 50 orang. Tapi puluhan orang, tapi kurang daripada 50. Saya lupa. Yang menyebabkan ketika itu jugalah bila mana dipilih, sampai berita kepada Nabi, turun malaikat Jibril kata kepada Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya menteri Mekah telah pun berhimpun. Tujuan mereka berhimpun, tujuan mereka bersatu semata-mata nak bunuh kamu, wahai Muhammad. Padahal Nabi bila mana dengar saja ada orang datang nak membunuh Nabi, Nabi boleh je arahkan Jibril untuk membinasakan mereka. Boleh. Sangat mudah bagi Jibril alaihi salam. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, kan? Kisah Nabi Lut, yang mana Nabi Lut diuji oleh Allah. Umat Nabi Lut alaihi salam suka lelaki sama lelaki dan perempuan sama perempuan, suka sama spesies. Tak kala Nabi Lut tak boleh nak buat apa-apa dah, dakwah Nabi Lut tak didengari, ketika itulah datangnya Jibril alaihi salam. Jibril kata kepada Nabi Lut, wahai Lut, keluar daripada kampung kamu, bawa pengikut kamu keluar daripada kampung ini. Dan Jibril alaihi salam mengarahkan Nabi Lut, wahai Lut, arahkan umat kamu, arahkan pengikut kamu, jangan memalingkan pandangan kalian ke belakang. Kamu dengar apa saja, jangan palingkan pandangan kamu ke belakang. Sesungguhnya kamu tak akan mampu melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Jibril terbalikkan bumi. Jibril terbalikkan bumi. Nabi Lut dengar, dan Nabi Lut tak berani nak memalingkan pandangan ke belakang. Nabi SAW boleh je buat demikian, tapi Nabi tak pernah melakukan demikian. Sebab itulah bila mana Nabi dengar saja berkumpulnya para menteri-menteri Mekah, ketika itulah Nabi terus pergi ke rumah Abu Bakar. Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bersiaplah kamu malam ini. Bersiaplah kamu malam ini, wahai Abu Bakar, sesungguhnya malam ini kamu akan berhijrah bersama dengan aku, wahai Abu Bakar. Dan ketika mana Abu Bakar dengar sahaja berita dia akan berhijrah dengan Nabi, dia akan menemani Nabi. Ingat, semua orang para sahabat tak boleh nak hijrah bersama dengan Nabi. Semua orang para sahabat tidak ada kesempatan untuk hijrah bersama dengan Nabi SAW. Tapi Abu Bakar dia ada kesempatan demikian. Sebab itulah bila mana Abu Bakar dengar saja berita yang dia akan hijrah bersama dengan Nabi, itulah kegembiraan yang ada kepada Abu Bakar. Dikata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya hari pertama aku dengar arahan surahan untuk berhijrah. Ketika mana aku dengar saja arahan untuk berhijrah, ya Rasulullah, hari itu jugalah aku telah membeli 2 ekor unta yang paling bagus. Aku beli 2 ekor unta yang paling bagus. Tujuannya satu untuk aku, ya Rasulullah, dan satu untuk kamu, ya Rasulullah, supaya aku boleh berhijrah bersama-sama dengan kamu, ya Rasulullah. Tengok, padahal Abu Bakar belum tahu lagi dengan siapa dia akan berhijrah, adakah dengan Nabi ataupun tidak. Tapi hari pertama dia dengar arahan untuk berhijrah, hari itu jugalah Abu Bakar membeli 2 ekor unta yang paling bagus, yang paling hebat, untuk satu perjalanan yang sangat jauh. Sebab itulah bila mana Nabi dengar saja Abu Bakar telah pun mempersiapkan unta yang paling baka, yang sangat bagus, baka yang sangat elok, apa kata Nabi?
Abu Bakar, aku terima unta itu dengan syarat aku nak membeli unta itu. Wahai Abu Bakar, aku terima unta yang kamu bawa, aku terima unta yang kamu nak beri kepada aku dengan syarat aku nak membelinya, wahai Abu Bakar. Kalau kita, unta bolehlah main sinilah. Unta diibaratkan kereta zaman sekarang lah. Orang nak bagi apa? Orang nak bagi Honda Civic. Boleh je free pun, tapi bukan kepada Nabi. Itu bukan sifat Nabi. Marwah Nabi SAW. Kerana Abu Bakar antara sahabat yang kaya. Nabi pun seorang manusia yang sangat kaya. Kan? Kalau bulan lepas saya dah kongsikan berapa mas kahwin, berapa hantaran yang Nabi bagi kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Ratusan ribu diberikan kepada Sayyidatuna Khadijah oleh Nabi SAW. Sebab itulah bila mana Abu Bakar dia dengar saja yang Nabi nak bayar, apa yang Abu Bakar boleh buat? Dia terpaksa terima. Sebab itu daripada Nabi. Maka ketika mana Abu Bakar dengar saja, maka Nabi balik ke rumah, Abu Bakar pun bersiap. Saya cuba ringkaskan. Dan ketika itu jugalah Nabi memanggil Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali pun telah bersiap, tapi disebabkan Nabi kesutukan masa, kan, Nabi kena keluar dengan segera. Sebab penduduk Mekah telah pun berhimpun, telah pun dipilih orang-orang yang hebat untuk membunuh Nabi. Seandainya malam itu Nabi tak keluar juga, maka bahaya untuk Nabi. Sebab itulah Nabi sangat tergesa-gesa pada malam itu. Nabi balik ke rumah, adanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali duduk dengan Nabi daripada kecil lagi. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, malam ini kamu tak hijrah dengan aku. Kamu stay dulu dekat kota Mekah. Kerana masih ada lagi tugasan aku yang belum aku selesaikan. Tengok Nabi. Padahal Nabi ni orang datang nak membunuh dia, tapi dia memikirkan amanah orang kepada dia. Apa dia? Wahai Ali, sesungguhnya dekat penjuru rumah aku ini, penjurulah ataupun dekat satu tempat rumah aku ini, ada terhimpunnya harta-harta penduduk Mekah yang meminta aku untuk aku simpankan harta itu. Wahai Ali, kamu lihat tempat satu sudut dekat rumah aku, di situlah aku simpan seluruh harta penduduk Mekah ketika itu. Kerana penduduk Mekah ni, mereka tak pernah beriman kepada Nabi. Mereka tak percaya apa yang Nabi sampaikan. Tapi harta mereka minta Nabi untuk Nabi simpankan. Sebab itulah dalam kitab sirah, ketika mana Nabi nak keluar daripada rumah, Nabi melihat seorang demi seorang wajah pemuda-pemuda yang datang nak membunuh Nabi. Kata Nabi, aku kenal setiap orang dalam kalangan mereka yang datang ke rumah aku nak bunuh aku. Bahkan kata Nabi, ada di antara mereka yang duduk di luar rumah aku, yang datang memegang senjata nak bunuh aku. Ada di antara mereka yang ada harta dalam rumah aku. Tengok, tak tahu malu penduduk Mekah. Tak tahu malu, tak pernah menghargai orang. Itulah penduduk Mekah. Sikit lagi insya-Allah. Sebab itulah bila mana Nabi keluar pada rumah, panjang sebenarnya, ada step by step lah, tapi saya cuba ringkaskan. Maka Nabi pergi ke Gua Sur dan sebagainya. Nabi tinggal dengan Gua Sur selama 3 hari. Dan ketika itulah ujian yang Allah bagi kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan ketakutan. Sebab gua dekat kota Mekah ni, ataupun dekat Timur Tengah, ataupun dekat negara Arab, gua dia tak macam kita. Gua dekat Malaysia macam boleh jadikan futsal, kan, boleh main badminton dalam gua yang besar. Arab bukan gua macam tu. Saya Alhamdulillah, saya belajar dekat Egypt dulu, belajar dekat Mesir. Gua dekat Mesir ni sangat kecil, boleh masuk 2-3 orang penuh. Ngam-ngam je. Kalau pergi dekat Mekah, apatah lagi, kan, Gua Hira kecil, Gua Hira tu. Boleh solat pun seorang, Gua Hira. Itulah Gua Sur yang duduk Nabi dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ketika mana penduduk Mekah dalam keadaan mencari nak membunuh Nabi, penduduk Mekah pergi betul-betul di hadapan Gua Hira. Saya cuba ringkaskan. Ketika itulah kata Abu Bakar, ya Rasulullah, berpeluh-peluh Abu Bakar. Nabi tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu berpeluh? Apa yang menyebabkan kamu khawatir, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, seandainya mereka tundukkan pandangan mereka sedikit, ya Rasulullah,
nescaya kita akan ditangkap ya Rasulullah. Seandainya mereka turunkan pandangan mereka sedikit ya Rasulullah, nescaya kita akan ditangkap dan kita akan dibunuh. Sebab apa? Sebab gua itu sangatlah kecil. Seandainya seorang sahaja yang menundukkan pandangan sedikit, maka ditangkaplah Nabi. Tapi disebabkan Allah nak memperbodoh-bodohkan, Allah nak memperbodoh-bodohkan musuh-musuh Allah, ketika itulah kata Abu Jahal, bagaimana mungkin Muhammad dengan Abu Bakar menyuruh dalam gua ini? Padahal ada di antara penunjuk jalan mengatakan Muhammad dengan Abu Bakar ada dalam gua ini. Tapi Abu Jahal, ketua Mekah ketika itu, Abu Jahal kata, bagaimana mungkin Muhammad boleh ada dalam gua ini? Gua ini sangat kecil, masih lagi ada sarang labah-labah, dan sesungguhnya sarang labah-labah itu telah pun bersarang sebelum Muhammad lahir lagi. Itu di antara kebodohan yang Allah bagi kepada Abu Jahal. Tapi seandainya kata para ulama, mereka tundukkan pandangan sedikit sahaja, sekali je 2 saat, nescaya akan ditangkaplah Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itulah Abu Bakar dalam keadaan begitu pun Abu Bakar masih lagi bersama dengan Nabi SAW. Jadi itu saja untuk kuliah kita pada malam ni. Moga-moga apa yang saya sampaikan mungkin tak terlalu lengkap, tapi insya-Allah walaupun sedikit, moga-moga apa yang saya sampaikan bermanfaat, boleh berkongsi dengan orang lain. Moga-moga apa ilmu yang kita belajar pada hari ini boleh dibawa dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.